سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 13, baris yang ke-12 daripada bawah. Muka surat 13, baris yang ke-12 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dalil tabligh itu, dalil sekalian rasul-rasul bersifat dengan sifat tabligh, bahawa jika menyembunyi mereka itu rasul-rasul, bahawasanya jika menyembunyi mereka itu dengan bahawa mereka tidak menyampaikan wahyu daripada Allah yang diperintah akan mereka menyampaikan, bahawasanya jika menyembunyi mereka itu akan sesuatu daripada barang yang disuruhkan mereka itu segala rasul dengan menyampaikan. Menyembunyi mereka itu akan sesuatu daripada barang yang disuruhkan mereka itu menyampaikan sesuatu, walaupun hanya satu perkara. Jikalau rasul menyembunyikan akan sesuatu daripada barang yang disuruhkan mereka itu dengan menyampaikan dia, nescaya adalah kita sebagai ummah disuruh kita dengan menyembunyikan ilmu. Kalau ni dalil akli, dalil akal. Ni dalil akal. Jikalau rasul menyembunyikan sesuatu daripada barang, daripada wahyu yang disuruhkan mereka itu segala rasul dengan menyampaikan akan barang, iaitu wahyu, nescaya adalah kita ummah disuruhkan kita ummah ni dengan menyembunyikan ilmu. Kalau rasul menyembunyikan wahyu daripada Allah, maka kita disuruh menyembunyikan ilmu yang dikurnia oleh Allah, kerana disuruhkan kita sebagai ummah dengan mengikut mereka itu segala rasul. Jadi kita diperintah oleh Allah ikut rasul. Jikalau rasul menyembunyikan wahyu daripada Allah, berarti kita pun disuruh menyembunyikan ilmu jugalah. Maka tiada sah bahawa kita ni disuruh sembunyikan ilmu. Tiada sah bahawa disuruhkan kita dengan menyembunyikan ilmu, tidak sah. Kerana orang yang menyembunyikan ilmu itu dikutukkan. Kerana hak Jawi baru. Kerana orang yang menyembunyikan ilmu itu dikutukikan. Saya ni Jawi lama, kerana orang yang menyembunyikan ilmu itu kutukkan, gitu je, kutukkan. Kalau Jawi baru ni
Dikutukkan, dikutukikan gitu. Rumi tu lewat mana? Dikutukikan. Dikutuk. Apa dikutuk? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabitlah bagi mereka itu segala rasul tabligh, bersifat dengan sifat tabligh. Dan apabila sabit tetap ia tabligh, mustahilah menyembunyikan sesuatu daripada wahyu yang disuruh mereka itu menyampaikan dia. Ini pergi pada dalil akli, dalil akal, yang mana saya sebut dah sebelum ni. Kadang-kadang kita belajar sifat 20, belajar sifat Rasul. Sifat 20 alhamdulillah lah, beserta dengan dalil. Dalil pula ringkas saja. Dalil Allah ada langit, ada bumi. Dalil Allah kuasa, ada langit, ada bumi. Mudah je. Dalil Allah hidup, ada langit, ada bumi. Dalil Rasul Siddiq, ada langit, ada bumi. Rasul buat langit bumi ke? Dalil Rasul bersifat dengan sifat amanah. Dalil Rasul bersifat dengan sifat tabligh. Dalil Rasul bersifat dengan sifat fatanah. Tak sungguh ni. Ada orang dia belajar lama dah. Bila tanya bab dalil bagi sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah ni dia jadi tak tahu. Mereka tak tahu dalil. Tak nak, dia kata belajar sangat, dia kata tak perasan. Tak perasan. Dalil akal. Dalil akal. Sebab kita pakai dalil akal. Kalau pakai dalil ayat Al-Quran, mudahlah. Dalil sidik terdahulunya, wa sadaqallahu wa rasuluh, Quran. Dan telah benar oleh Allah dan telah benar oleh Rasul. Dalil amanah pula, tu mudah je. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taat oleh kamu akan Allah dan taat oleh kamu akan Rasul. Allah perintah kita taat ke Rasul ni. Kena ikut Rasul ni. Rasul pasti amanah. Kalau Rasul khianah, macam mana Allah Ta'ala perintah kita taat akan Rasul yang khianah? Mustahil pada akal gitu. Dalil. Hak dalil, Rasul bersifat dengan sifat amanah. Dan kita pun biasa dengar ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah Rasulullah ni. Jadi datu dalil bahawa Rasul pasti bersifat dengan sifat amanah. Atau ayat Quran. Dalil ayat Quran pula tabligh ni. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampai oleh kamu akan barang, akan wahyu yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Itu dalil ayat Quran. Tapi itulah kita ayat Quran ni dalil pendek je. Dah ingat. Dalil wujud kita bakar pun dah ingat. Dalil ayat Quran pakai dalil akal. Tak apalah. Ni dalil akal. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Dalil akal sidik dahulunya kerana Allah Ta'ala menzahirkan mukjizat pada tangan Rasul, seolah-olah Allah Ta'ala mengakui benar ianya adalah Rasulullah. Sebab apabila seseorang Rasul mengaku sebagai Rasul di hadapan kaum akan minta bukti kerasulan kamu. Mana apabila seseorang Rasul mengaku kepada kaum dia, ianya telah diangkat, dilantik menjadi Rasul, maka kaum akan minta, apa bukti kamu? Semua orang boleh mengaku. Apa bukti kamu sebagai seorang Rasul? Maka Allah Ta'ala menzahirkan mukjizat pada tangan Rasul, seolah-olah Allah Ta'ala mengatakan benar apa dakwaan mereka sebagai Rasul. Itu dalilnya mukjizat, itu dalil akal.
Sebab dia mukjizat ni dia berlaku ketika dicabar oleh kaum. Adapun karamah tidak berlaku dengan cabaran. Karamah perkara yang mencari adah yang berlaku kepada orang yang soleh di kalangan aulia illah, tu karamah. Satu Tuhan kurniakan bukan kerana dicabar. Kamu wali? Yo, saya wali. Masuk FB. Masuk FB. Saya wali. Kalau tidak terima saya sebagai wali, dia nak dalam FB. Maka apakah dalil kamu wali? Datang ke tempat kami, saya akan tunjuk kewalian saya. Di tempat dia pun cerita, kamu ni mari ada tujuan ni, kamu ni ada penyakit. Dia boleh cerita. Kamu mari niat kamu begini. Dia boleh cerita niat. Bukan mencari adah luar biasa, pelik, betul? Dia boleh tahu dalam hati. Sahabat peringkat, dia boleh cerita kamu ni ada penyakit begian-begian. Allah, selama ni dijaga kesihatan. Ikut masa dia buat cek darah semua. Cek darah kan? 6 bulan sekali dah kalau orang tua dah. Orang muda setahun sekali, gitu dah. Kalau orang tua sebulan sekali. Cek darah sebulan sekali, lambat sikit mati dah. Mana? Dalam 6 bulan sekali. Dia cek darah tu hak mahal tu. Bukan cek darah hak cimanih tu. Tu ni. Cak dak. Tu. Bukan ni hak ambil darah ni. Hak ambil darah. Mana yang ambil tau? Tak ada doktor kata penyakit ni. Dia pun gilah cek secara fokus kepada penyakit yang dikatakan oleh orang mengaku wali. Tak cek penyakit lain, cek tu. Ya sungguh, baru tahap pertama. Doktor tak jumpa ni. Kalau dok fokus betul-betul. Tu bukti dia wali. Bukan mencari adah. Dia boleh buktikan. Nak kata dia wali. Terkadang ilmu sihir, terkadang istidraj. Tuhan nak perdaya. Ambil kemung, mu tahu benda pelik. Jadi dia pun tertipu, dia menganggapi dia wali. Orang mari jumpa tak dia pun makan ke dia lah. Dia wali ni kan? Wali. Dia karamah bukan terhasil dengan cabaran. Itu atas kurnia Allah mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata, kamu wali, tunjukkan karamah kamu. Tak ada gitu. Kamu rasul, apakah bukti kamu rasul? Maka zahirlah mukjizat ketika diminta dicabar oleh kaum. Bukan karamah, bukan seumpama tu. Kalau dia boleh tunjuk, itu bukan karamah. Itu bukan karamah. Tapi kalau orang tak ada ilmu, dia tahu dalam hati saya. Dia tahu dalam perjalanan tadi tu ada berlaku apa-apa. Dalam perjalanan kan, adalah berlaku itu ini. Boleh tahu. Ada ni. Itu dia panggil karamah? Tidak. Dia nak memperdayakan orang. Terkadang dengan ilmu sihir, terkadang bukan dengan ilmu sihir. Dia panggil istidraj. Itu dia dalam kitab Faridah dia bicara. Tak ada dalam Faridah rasanya. Dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dia ada mukjizat, irhas, karamah, maunah. 4 dia tu. Dia ada 4 sesat, sihir, istidraj, su'uzah, kemudian ihanah. Dia ada 4 perkara yang mencari adah yang sesat, termasuk istidraj. Tapi orang kita ingat tu wali tu. Tertipulah jawapan dia. Dia bukan dia karamah bukan masa dicabar. Contoh, ada aulia dia takbir getok cermin. Ada ni. Tapi jangan cakap kat luar ni orang karamah ni jadi fitnah sekarang ni. Dia takbir Allahu Akbar, getok cermin. Marilah orang dengar cerita ni. Tunggu. Ni saya buka cermin tepi ni. Tunggu takbir nak tengok, getok-getok. Bukan tu cara dia. Dia takbir, cermin getok. Lepas tu ada orang ni nak uji betul dah ni. Dia pun buka cermin tepi. Tunggu takbir sekali. Tengok getok-getok. Tu karamah bukan terhasil dengan cabaran.
Sebab aulia tidak perlu membuktikan dia aulia sebab dia dengan Allah Taala. Adapun rasul dia perlu membuktikan kerasulan. Aulia, wali-wali dia tak perlu membuktikan dirinya wali sebab dia dengan Allah Taala. Adapun rasul, rasul perlu membuktikan ia rasul. Sebab apa? Sebab menjadi utusan kepada umat. Apa bukti dia? Istilah ini mukjizat. Dia tu rasul. Aulia tidak, dia tak perlu buktikan. Nak buktikan kamu wali, tak perlu. Ada ni. Hak mengaku wali tu faham-faham lah. Hak wali sungguh tak mengaku dia wali. Kalau kata dia wali dia terdok ni hak mengaku dia AB tu bukan Melaka lah. Almarhum Tugu Haji Rahman Wakaf Baru. Almarhum Tugu Haji Rahman Wakaf Baru, saya sempat mengaji lebih kurang kitab hikam tak dulu Nabi. Almarhum Tugu ditakbir apa runyuk. Apa runyuk? Rumah tu dia jadi macam apa? Pada runyuk apa panggil? Runyuk. Dia jadi macam jadi gitu. Apa panggil apa? Bukan runyuk lapar. Lapar tu kenapa? Tu apa panggil apa tu? Hak lapar. Lapar runyuk. Lapar kau tahu? Ni runyuk ni maknanya ya Allahu Akbar tu jadi macam rumah tu macam jadi macam gitu. Apa apa? Bukan turun betul-betul tapi rasa. Almarhum untuk guru tak jadi tok imam. Anak murid akan jadi tok imam. Sebab almarhum untuk guru dia tak boleh bawa orang semayang sebab dia semayang lambat. Bila almarhum untuk guru jadi anak makmum, dia wajib kena ikut tok imam. Dia semayang lama, rokok lama, sujud lama, tak boleh tok imam. Tok imam tak boleh panjang-panjang makruh. Maka yang jadi tok imam anak murid. Bila anak dia tok imam, tok guru jadi makmum ni dia kena ikut tok imam lah bagi makmum. Pada ni. Kalau dia duduk depan, nak semayang macam mana? Ada ni. Dia berdiri lama, rokok lama, sujud lama, tak ada tok imam gitu. Tapi hak sakitnya nak murid Bayangkan nak murid dia tu imam tu duduk belakang. Aku nak murid. Gitu kan. Mana Tok Guru almarhum Tok Haji Rahman Wakaf Baru ni dia semayang tu memang mana dia boleh semayang sepanjang malam. Tidur hanya sekejap saja. Dikatakan wali, dia kata dak. Anak murid bermimpi, ianya wali. Bukan saya orang awam biasa saja. Ini aulia yang sebenar. Dak mengaku. Masyhurnya bila? Lepas meninggal. Kita nak kata-kata dia tak ada dah. Itu aulia yang sebenar. Tapi nak ceritanya, pada masa takbir tu memang rasa rumah tu. Seperti tu nak sebut. Uyuk tau tak faham pula. Kau sebutkan demi. Nyunyuk. 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 Runyuk lapar tau. Nyunyuk. Dia jadi bahasa macam gitu. Nyunyuk je dok kami. Bukan gitulah. Boleh tak? Kadang-kadang kita nak tunggu takbir tu. Saya nak tengok. Gerak ke dak latar. Tak ada. Dia lain dengan mukjizat terzahir ketika dicabar. Oleh kamu rasul. Mana bukti kamu rasul? Mukjizat. Kita berpegang rasul benar. Mana dalil? Mukjizat. Kita juga. Jadi mukjizat tu berlaku pada masa rasul. Maka bukti rasul ni benar. Sebab rasul yang pertama benar, sidik pada pengakuan sebagai rasul. Itu yang pertama. Jadi pada masa tu mana bukti rasul ni benar sebagai rasul? Mukjizat. Kita pula apa dalil? Kita berpegang rasul benar, mukjizat. Itu dalil akal. Dalil akal amanah pula. Kita diperintah ikut rasul. Kalau rasul khianat, kita disuruh khianat jugalah. Itu mustahil. Syarak melarang kita khianat. Berarti rasul pun tidak khianat. Sama bukan dengan dalil tabligh. Bukan sama dengan dalil tabligh, dalil akal. Dia dalil akal. Ingat baik itu. Belajar sangat. Sifat Allah, sifat Rasul. Sifat Allah berdalil, sifat Rasul jadi tak tahu ke dalil.
Apakah dalil Rasul benar? Dalilnya zahir mukjizat pada tangan Rasul. Apakah dalil Rasul amanah? Sebab kita diperintah oleh Allah supaya amanah, jangan khianah. Berarti Rasul pun amanah, tidak khianah. Ni dalil akal Rasul bersifat dengan sifat tabligh. Dalil ayat Al-Quran, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampai oleh kamu akan barang, akan wahyu yang diturun kepada kamu daripada Tuhan kamu. Itu dalil ayat Al-Quran. Ini dalil akal. Yang kita maklum dalam bab pegangan, wajib berdalil. Aqaidul iman yang 50, wajib berdalil. Kemudian, hak pegangan-pegangan yang lain. Beriman dengan malaikah, beriman dengan kitab, beriman dengan hari kesudahan. Apakah dalil? Tak perlu dalil dari situ. Faham tak ni? Sebab beriman dengan malaikah maksud dia beriman dengan Rasul. Beriman dengan Rasul, berpegang akan 4 sifat Rasul, berdalil dah. Maka daripada kita beriman dengan Rasul yang bersifat dengan sifat benar, Rasul menyampaikan cerita malaikat, kita pun beriman dengan malaikat. Rasul bawa kitab, kita pun beriman dengan kitab. Rasul cerita hari akhirah, kita pun beriman dengan hari akhirah. Kerana apa? Kerana kita beriman Rasul adalah benar dengan dalil kitanya mukjizat. Jadi hak Rasul ni wajib berdalil. Hak bawah-bawah ni beriman dengan malaikat, kitab, hari kesudahan, tak wajib berdalil dah. Apa kalau dalil malaikat ada? Dalilnya mudah je. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Mudah je kan? Wirid semayang kita tu lah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Beriman dengan Allah. Kullun amana billah, beriman dengan Allah, malaikat, kitab dan rasul. Itu dalil ayat Quran. Apakah dalil berlakunya qiyamah? Dalil ayat Quran. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Contoh, kita dah ingat. Dalil tiup sangkalan kedua, kita tak ingat. Dalil akan dihimpun di mahsyar, kita tak ingat dalil Al-Quran. Dalil hisab di pada mahsyar, dalil mizan, ayat Quran belaka dalil tu. Ayat Quran belaka dalil. Dalil tiang sirat, dalil syurga neraka, ayat Quran belaka. Kita tidak berdalil. Tak apa tu. Sebab tu masuk di bawah kita beriman dengan Rasul. Kita beriman dengan Rasul yang bersifat dengan sidik, yang bersifat dengan amanah, yang bersifat dengan tabligh fatanah, dengan ada dalil dah. Situ ada dalil dah. Hak Rasul ada dalil dah. Hak di bawah Rasul tu tak berdalil pun tak apa. Gitu je lah. Tapi hak aqaidul iman yang 50 berkait dengan sifat Allah, berkait dengan sifat Rasul, wajib berserta dengan dalil. Tidak boleh taklid turut orang. Taklid ni muqallid, orang yang turut orang dalam bab pegangan. Khilaf ulama, iman disah ataupun tidak sah. Pandang muktamad iman disah tetapi berdosa kerana tidak berdalil. Adapun dalam bab furung agama, cabang agama, bab fiqh, tak wajib berdalil. Kita turutlah imam-imam muktabar, kita belajar molek, ni wajib, ni sunat, gitu cukup. Apakah dalil wajib? Apakah dalil sunat? Apakah dalil kata batal? Kita dah ingat ayat ni, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak apa. Nak berdalil, ngaji kitab besar. InsyaAllah dalam tak ada dalil belaka. Ada ayat, ada hadis belaka dalam tu. Jangan duk tanyalah, Ustaz, hak pandangan imam-imam tu, dia lari tak daripada Quran dan hadis. Kalau lari dari Quran hadis, bukan imam dah panggilnya, atau orang sesat. Boleh tanya seumpama tu. Imam-imam muktabar tu lah. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Hambali. Mereka ni memang betul-betul Quran hadis. Betul-betul lah Quran hadis. Dia muskil lah. Kalau betul-betul Quran hadis, kenapa tak sama? Walaupun mereka berkait. Imam Syafi'i murid pada Imam Maliki.
ana murid kepada murid kanan pada Imam Hanafi, Imam Hambali, ana murid pada Imam Syafi'i. Pergi mari tu kan. Tapi kenapa panggil tak sama? Kalau Quran sungguh, samalah sebab Quran satu. Kalau ikut Nabi sungguh, samalah sebab Nabi seorang. Dia jadi tambahan pula sekarang ni, ada pula orang-orang hak jenis mengelirukan. Memanglah Quran satu, Nabi seorang, tapi pemahaman ni berbeza bukan pada masa imam, pada masa sahabah fahaman sudah berbeza. Memahami akan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sudah berbeza pandangan. Hak berkaitan dengan Nabi perintah supaya solat asar di perkampungan Bani Quraizah. Di perkampungan Bani Quraizah. Nabi perintah sembahyang asar di tempat tu. Tapi tergendala perjalanan, asar nak habis dah, tepat tak sampai lagi. Nak kira kat mana tu? Nabi memerintah solat asar di perkampungan Bani Quraizah. Itu perintah Nabi. Kena ikut perintah Nabi. Tapi kalau perjalanan tidak ada gangguan, okey, Nabi kata tu memang sempatlah sampai. Tapi ada tergendala di perjalanan. Maka dalam perjalanan tu jauh lagi tepat, asar nak habis dah. Nak ikut mana? Ikut perintah Nabi. Sembahyang asar di tempat tu, maghrib lah jawapan dia. Lepas tu Quran sebut dah kan, kewajipan solat ni kitaban mauquta, kewajipan yang disakatkan waktu dia. Tu Quran, kitaban mauquta kan, kewajipan yang disakatkan waktu dia. Asar ada waktu habis dia. Kan dia waktu nak habis dah. Lagi ikut mana? Nak sembahyang asar dalam waktu ikut Quran kata, canggah dengan Nabi. Nak ikut Nabi, nak sembahyang asar di perkampungan Bani Quraizah, keluar daripada waktu asar. Canggah dengan Al-Quran. Jadi pemahaman masa tu dua. Sebahagian sahabat dia sembahyang di perjalanan. Sebab apa? Ditafsirkan, dihuraikan. Nabi sembahyang asar di tempat tu jikalau sempat. Jikalau sempat bukan Nabi kata. Itu ijtihad sahabat. Hak sekumpulan lagi ni ada. Nabi sembahyang asar di tempat tu, di kampungan Bani Quraizah. Biar lewat pun. Sahabat tu yang hura. Nabi tak kata gitu. Maka sebahagiannya sembahyang asar tunai. Tapi seperti tidak ikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kumpulan tu sembahyang asar di tempat tu sungguh. Memang habis waktu asar dah. Mengikut perintah Nabi tapi bercanggah dengan ayat Al-Quran. Masa sahabat Nabi ada lagi ni mengadu apa berlaku kepada Nabi SAW. Nabi tak kata apa pun antara dua. Kedua-duanya betul. Faham tak betul? Betul macam mana? Sepuak semayang betul dalam waktu asar tapi tak ikut perintah Nabi. Ati Allah wa ati'ur Rasul kan. Dah Quran kata waktu kewajipan solat, kewajipan yang berwaktu, ati Allah dan ati'ur Rasul. Hak sekumpulan lagi ni, ikut Rasul lah. Biar habis asar tak habis asar pun semayang di tempat tu. Lepas tu dengan Quran macam mana? Tinggal semayang tu, tinggal semayang. Bukan kecil, tinggal semayang. Pada ni. Hak ni bukan sunat ngedok sunat ni. Masa sahabat pun sudah berlainan pandangan. Jadi daripada sahabat berlainan pandangan ni lah keluarnya imam-imam muktabar daripada susu galur murid-murid sahabat yang mereka sendiri sudah berbeza pandangan. Quran satu betul, Nabi seorang betul. Tapi pada masa sahabat radhiyallahu anhu, sahabat tidak banyak bertanya. Nabi bersabda innamal a'malu binniyat, sungguh sah amal dengan niat. Sahabat tak tanya niat tu barang apa, niat tu nak letak di mana. Sahabat tak tanya nak niat tu apa, qasa, ta'arud, ta'ayyub. Nabi dah sebut. Nak niat barang apa nak niat? Satu, niat tu bila nak niat? Sahabat tak tanya. Sahabat beramal mengikut faham sahabat masing-masing. Faham pasti berbeza. Itu pekoh.
Yang satu jalan adalah akidah satu daripada Nabi Adam AS sampai kiamat. Atau akidah satu. Lepas dari sahabat meninggal, barulah kemudian niat tu apa dia? Dia pun takrifkan niat. Niat tu di mana? Niat tu di mana? Bin niat. Dengan niat. Niat tu di mana? Hatu biar mazhab Syafi'i itu muqtarinan bi fi'li itu serta dengan buat. Mazhab Syafi'i je. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali niat dulu pun tak apa Tak syarat dalam Allahu Akbar niat sembahyang. Mari mana tu? Mari berbeza pandangan pemahaman. Tapi sumbernya Al-Quran dan hadis. Gitu je. Boleh tanya Imam 4, Imam Muktabak 4 tu memang Quran hadis lah. Sebab apa? Jadi berbeza pandangan. Quran satu, tu kena balik mengaji molek lah tu. Mengaji molek tu. Ialah Quran satu, betul lah. Ayat Al-Quran qat'i. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Ni contoh mudah. Hendaklah kamu tayammum dengan sa'id yang bersih. Sa'id yang bersih. Sa'id ni bahasa Arab. Satu makna turabun lahu ghubar, tanah yang ada debu. Satu makna martafa' alal ard, barang yang ada atas muka bumi, itu sa'id. Maka mazhab Maliki, barang di atas muka bumi, debu tanah boleh, tanah keras boleh, batu boleh, kayu boleh, latar boleh, dinding boleh, almari boleh, tepuk je. Itu mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i sa'idan ni tanah yang ada debu, itu satu makna. Quran sa'idan, tapi bahasa Arab dia ada lapah yang banyak makna. Ada ni. Banyak makna. Lapah yang musyarak dia banyak makna. Tu. Quran satu betul. Tapi ulama berbeza pandangan, begian. Nak ngaji dalil, ngajilah. Tak apa, biar ngaji lebih. Tapi jangan awak pandai pula dalil ni dalil tak kuat lah dalil. Janganlah waktunya. Dalil baca kunut mazhab Syafi'i, dalil ilmah. Imam Syafi'i ni, Imam Bukhari, Imam Muslim, itu lapis kemudian dah. Lepas daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Hanbali ni, mereka dengan Nabi SAW, mereka timah hadis 2-3 rawi sahaja di tengah tu. Kemudian Allah Ta'ala susunnya Imam Bukhari, Imam Muslim, dia periksa balik hadis. Sebab apa? Sudah di kemudian. Allah Ta'ala susun mereka dah. Kemudian Allah Ta'ala susun. Sebab bila dah jauh daripada Nabi yang salah, maka hadis dah pelbagai dah. Habis kurun yang ketiga, maka kurun keempat, timbul bagai-bagai pegangan terpesong. Lahirlah Imam Asy'ari, lahirlah Imam Maturidi pula pada masa tu. Ni semua Allah Ta'ala susun mereka dah. Jadi pada masa Imam Syafi'i ni tabi'in, sempat dengan mereka yang sempat dengan sahabat. Jadi hadis sampai pada Imam Syafi'i itu 2-3 lapis saja sampai pada Nabi SAW. Jangan kata Imam Syafi'i tak jumpa hadis. Sedap dia kata. Itu bab fiqh lah. Nak ngaji lebih, nak dalih, alhamdulillah. Tapi fiqh ni setakat tahu hukum je. Dah lah kita semayang rukun 13. Kalau tanya hadis, mana takbir rukun semayang, dalil mana? Mana Fatihah rukun semayang, dalil mana? Mana rakaat i'tidal, dalil mana? Memang kita cengang. Ada dalil belaka, kita dah ingat. Kita dah ngaji sampai tangga dalil. Itu bab fiqh. Ni bab akidah. Bab akidah. Tapi kalau bab fiqh tak berdalil, jadi kita jadi mudah dipusing oleh orang. Sungguh ni. Sebab kita sekarang ni langit terbuka ni, kita kena luas sikit lah pemahaman kita. Kalau tidak kita akan jadi bengong gitu. Siang orang tua-tua nak tepik, dia kata. Nak teriak. Dia kata di semayang atas kursi sama ni tidak sah, dia kata. Dia dengar orang ceramah dan orang di mana tak, dia kata Allah menangis di sekelamin, kata dia. Sebab apa? Tak sah. Kenapa tidak sahnya pula? Sebab masa tadi berdiri. Lepas tu turun ke latar tak boleh. Dia memang tak boleh turun latar. Kalau dia turun latar, dia tak boleh naik. Orang uzur macam-macam orang uzur ni. Dia kalau turun latar tak naik. Gitu. Maka dia tak boleh turun latar. Dia kena berdiri sampai ke selesai semayang. Tapi masa rokok, dia rokok boleh. Masa sujud, dia duduk atas kursi.
Dia pun sujud tu rendah dak tinggi daripada rokok. Sujud di atas kursi kan. Maka tak sah menangis sekelamin. Sebab masa berdiri rokok begini kan. Kan gini rokok. Masa duduk atas kursi rokok kan eh? Ha? Duduk atas kursi rokok kepala masuk bawah kursi. Ha? Dia ni. Kita berdiri rokok bukan gini. Lepas tu rokok atas kursi buat mana? Ha, ni rokok atas kursi mana? Ha. Mana rendah? Gini dengan gini. Ha. Oh, rendah rokok lah, rokok gini. Sujud. Ha, kan gini jadi. Ha ni. Kan gini jadi. Dah rokok bukan gini. Dah sujud bukan gini. Ha, tinggi sujud dah rokok, tak sah semayang. Menangislah sekelaminnya. Nama mana duduk gitu? Kan ni? Ini tidak sah semayang ni bukan makruh. Kalau makruh tu makruh. Biarlah makruh pun kena buat macam mana. Lain cerita, ni tidak sah. Dia nak banding pada masa berdiri situasi yang lain dengan masa duduk situasi yang lain. Tak ada bandingan. Wajib kena rendah isyarat pada sujud dan rukuk kalau dalam situasi yang sama. Berdiri sama berdiri, duduk sama duduk. Barulah. Kalau kata semai duduk, nak sujud memang tak boleh lah dianya. Mai duduk. Kalau sujud juga ada orang tua, kalau sujud dia pakai zerong gitu. Boleh? Dia duduk boleh. Kata terah kot sujud, dia sujud tu dia jadi okey apa? Jadi gitu jadi macam nerak tu. Tak boleh sujud. Duduk gagah. Dah kata terahlah sujud, takut boleh. Boleh sungguh. Sujud je dia jalan debeng atas latar. Jadi sujud dia jadi macam apa? Meniara. Dia tak boleh sujud. Kalau sama-sama duduk, rokok tunduk gini. Sujud kena tunduk lebih lagi. Sebab apa? Sebab sama-sama duduk. Hak tadi jangan banding. Hak tu dalam berdiri, rokok dia begini. Hak ni dah duduk, sujud dia begini. Tak sudut banding. Tiada bak pekoh. Jadi kadang-kadang kesian kau orang tua. Kesian orang tua. Tak sah bayang kalau mana orang tua tu sekelamin mai atas kursi. Buat gitu. Jadi dia, yalah, bak pekoh ni kita kena luas sikit. Kalau tidak kita jadi orang mai hukum begini, orang mai hukum begini. Kita orang tua-tua ni nak ngaji, nak mudah-mudah je. Ngaji mazhab Syafi'i. Cuma dah kadang tertentu, tak apalah kita pakai mazhab lain. Kena biar luas sikit lah pekoh ni. Kalau ada dalil, lagi comel. Ada dalil, lagi comel. Tidak orang ni kadang-kadang dia nak mengelirukan kita. Bersentuh suami isteri wuduk batal. Dah dia siapa lagi nak jaga? Dia ada sekelamin tu je. Tolong-menolong antar sekelamin tu. Anak menantu jauh. Lepas tu bersentuh wuduk batal. Dah macam mana orang tu ni nak semayang? Pakai sarung tangan dia kata dak selesai sarung tangan ni tak jadi. Pakai sarung tangan pun dia kata setuh juga, setuh lengan, setuh juga pakai sarung tangan pun. Kita mazhab Syafi'i kan tahu lebih sikit. Tapi janganlah pula nak hasu. Mazhab Syafi'i itu tak betul. Sebab hak Nabi sendiri masa sembahyang Nabi alih kaki Aisyah. Nabi sendiri pada masa tengah sujud Aisyah pegang kaki Nabi. Tu tak batal-batal pun. Nabi nak sujud tak lepas, Nabi alih kaki Aisyah radhiyallahu anha. Nabi dalam sujud Aisyah sedar Nabi tak ada. Aisyah pun cari-cari terpegang kaki Nabi masa Nabi tengah sujud. Tak batal? Pakai Nabi lah. Kenapa nak pakai Imam Syafi'i kata batal? Sedap dia ajar gitu. Dia tanya kita, nak pakai Nabi ke nak pakai Imam Syafi'i? Allah. Jadi orang kapur ni pening. Memang nak pakai Nabi. Imam Syafi'i bukan Nabi. Tapi Imam Syafi'i ni ambil agama mana? Tapi kalau orang tanya pula, Nabi bersentuh Aisyah tu Nabi dah berhenti semayang. Dah Al-Quran, aula mastumun nisa, atau bersentuh perempuan, nak pakai Nabi ke nak pakai Quran? Dah kesakit pula orang dengar. Ada ni. Dah Quran kata batal, aula mastumun nisa, sentuh perempuan. Hak Nabi dah batal. Quran kata batal. Nak pakai Nabi ke nak pakai Quran? Tak sakit jiwa orang dengar. Ada ni. Itu huraian ulama.
huraian ulama. Hak dah Quran kata batal, mazhab Syafi'i tidak berlapik. Hak dah Nabi berlaku Nabi, ihtimal berlapik. Pilih ihtimal tak boleh ada dalil dah. Oh ni kalau kita bahas panjang, pening kita orang awam. Cuma masalah tadi dah suami isteri kesukaran sebab bersentuh nak semayang macam mana, dah macam pergi Mekah. Pergi Mekah kita pakai mazhab Hanafi, Maliki, Hambali kita tak batal kan. Sebab bukan kita nak pakai mazhab lain, tapi Mekah ni sukar. Kita pakai mazhab lain. Duduk kampung ni tapi sukar kita suami isteri, pakai mazhab lain. Gitulah. Bukan kita sengaja nak apa? Nak ambil hak mudah, hak senang, hak nafsu kita. Dah. Kita pakai mazhab Syafi'i selama-lamanya. Bersentuh je batal wuduk, ambil semayang pula. Tapi ni darurah. Sebab tolong-menolong suami isteri yang tak bersihat ni. Kita boleh pakai macam pergi Mekah. Lepas tu kita nak berwuduk kita ni, hak sunat wuduk buat belaka, senang. Hak sunat wuduk kita tu kan macam pergi Mekah raja kan. Ketika berwuduk, hak sunat buat belaka. Basuh pergelangan tangan, baca bismillah, berkombor, masuk air ke dalam hidung. Sebab mazhab Hambali wajib belaka tu. Masa berwuduk jangan tak gosok, kena gosok. Sebab mazhab Maliki wajib lah. Sapu kepala kena sapu habis. Sebab mazhab Maliki dengan Hambali wajib sapu habis. Telinga sapu juga. Mazhab Hambali wajib sapu. Hak sunat kita buat belaka. Sebab tu sampai masa bersentuh sama isteri, tak apalah, kita pakai mazhab lain. Bukan saja-saja ni. Tapi kalau kita tahu dalil gini, mana kemah kita. Dok kita beramal, yang penting akidah kita betul. Hak semayang kita ni, kita tak sempurnalah dengan mazhab Syafi'i. Tapi kita dalam belajar. Tak buat pening-pening kesiang macam tadi, siapa ke tak sah semayang. Mai tak gusi tak sah semayang. Tu kena bahas panjang situ. Kena bahas panjang. Tak sah semayang kat suami isteri tu lama dah mai tak khusi. Itu bab fiqh. Dia ada pandangan-pandangan yang pelbagai. Bab fiqh. Tak sudah balah bab fiqh lah. Ni balah bab raya. Dia balah bab raya. Pandai-pandai buat takwim. Tengok anak bulan dululah, ikut macam Nabi kata, sumu li ru'yatihi waftiru ru'yatihi. Puasa tu tengok anak bulan Ramadan, raya boleh tengok anak bulan Syawal. Ni dalam takwim awal-awal letak satu Syawal tu bila mendahului Rasul pula dia kata. Itu pahala, itu hisab. Jadi dia cari benda yang dia nak cari, nak mendahului ke, nak timbul nama ke, macam tak tahulah. Itu bab fiqh. Boleh pakai palak ke tak? Memang ulama mutaqaddimun tak terima palak. Itu je boleh sebut. Imam-imam empat mazhab tak terima palak. Tak terima palak. Tapi jumhur mutaakhirin terima palak belaka. Sudahlah. Dah kita pun pakai palak belaka. Bukan puasa dengan raya je pakai palak. Semayang. Subuh masuk waktu bila? Zuhur masuk waktu bila? Asar masuk waktu bila? Kita pakai apa? Subuh tengok fajar siddiq. Zuhur tengok bayang. Asar tengok bayang. Maghrib tengok matahari tenggelam. Isyak tengok hilang sopok merah, hilang sopok kuning, hilang cerah di kaki langit, gelap. Masuk isyak. Kita tengok isi tu ke? Nak tengok macam tak nampak bangunan banyak. Nak kira mana? Kita sama tak semayang. Kita pakai palak juga. Bukan puasa je. Orang tak balah tu. Ada balah tu. Cuma tunggu tengok je lah. Tunggu tengok macam mana. Sama ada raya hari Jumaat atau bersatu tau. Jumaat atau satu tau. Tengok tu lah pula. Ada kejut dah lah. Tahun lepas je kejut. Dan cerita apa itu bab fiqh. Jangan mengelirukan. Yang pentingnya bab akidah kita pegang kejap-kejap serta dalil kita kemah. Nak cerita bab akidah. Bab-bab bila nak raya tunggu je lah. Tapi pengumuman raya, pengumuman puasa, pengumuman raya ni tak sama dengan dulu. Dulu ada satu suara yang apa? Feminin apa? Suara sebik keluar je suara dia, kita tahu lalu dah. Dulu ingat dah. Arwah dah. Ni suara dia tu, suara dia panggil apa? Sinonim ke apa? Dah sekarang ni orang lain pula penyimpan mahar raja-raja. Kan dulu ada kan? Nama apa tu?
Kan suara dia tu kan, kita dengar cang lalu dah. Keluar suara dia, laporlah kita. Gitulah. Keluar suara dia, rayalah kitanya. Dia suara tu. Memang makanlah, makan. Ya tak? Ingat dulu. Dulu suara dunia jam 10. Nama apa dulu? Hak dunia jam 10 tu. Berita dunia. Kan suara tu suara. Suara tu mahal. Tunggu suara tu sudah. Suara tu tak ada. Dah tu hak baru ni. Penyimpan mahal jawab baru. Tunggu tengok duk baloh. Tebak pekoh je. Dia duk penyimpan lewat tu. Ni. Nak kemah ni bab akidah. Aqaidu iman 60 ni kemah molek. Dalilnya apa dalil? Sifat Allah berdalil. Sifat Rasul dalil. Kita berpegang Rasul menyampaikan. Kita berpegang mustahil Rasul menyembunyikan. Apakah dalil dia? Orang ngajar duduk sebut gitu. Tak boleh gitu. Wajib berdalil. Ni dalil akli. Dalil akal. Dalil akal, jikalau Rasul menyembunyikan, nescaya adalah kita ummah ni disuruhkan kita dengan menyembunyikan ilmu. Kerana disuruhkan kita dengan mengikut mereka itu, mereka itu segala Rasul. Dan tiada sah bahawa disuruhkan kita dengan menyembunyikan ilmu. Kerana orang yang menyembunyikan ilmu itu dikutuk akan dia. Kena kutuk. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka yang menyembunyikan akan ilmu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaknat akan mereka itu oleh Allah Ta'ala, dan melaknat akan mereka itu oleh segala yang melaknat. Orang yang menyembunyikan ilmu akan dilaknat oleh Allah. Kutuk tu bahasa kita. Laknat dengan makna dijauhkan daripada rahmat. Dilaknat ni kalau bahasa Malaysia laknat juga. No. Kutuk dengan laknat ni apa beza bahasa Melayu? Kutuk dengan laknat apa beza? Sama je dah. Laknat tu berat lagi. Dia laknat tu bahasa Arab, kutuk tu bahasa Melayu, sama je. Laknat dengan makna Allah Ta'ala menjauhkan daripada rahmat. Allah Ta'ala akan menjauhkan daripada rahmat. Itu laknat oleh Allah pada mereka yang menyembunyikan ilmu. Dan dilaknat oleh sekalian makhluk yang melaknat. Sehingga diriwayatkan bahawa ikan di lautan pun akan melaknat, semut dalam lubang pun akan melaknat mereka yang menyembunyikan ilmu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian makhluk akan melaknat. Katimul ilmi mal'unun. Nabi kata, orang yang menyembunyikan ilmu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kan ikan di lautan pun akan melaknat, semut dalam lubang pun akan melaknat, dan di hari akhirah mereka akan dipakar dengan kekang daripada besi api neraka. Jadi menyembunyikan ilmu dan anak oleh Allah. Mustahillah pula kita disuruh menyembunyikan ilmu, maka mustahillah Rasul menyembunyikan ilmu. Pasti Rasul menyampaikan sekalian wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabitlah kita menyembunyikan ilmu ni bukan mustahil pada akal. Manusia menyembunyikan ilmu tak harus pada akal. Jadi ummah menyembunyikan ilmu dilarang oleh syarak. Dari segi akal harus manusia biasa. Apabila menyembunyikan ilmu dilarang oleh syarak, maka kita ummah tidak akan menyembunyikan ilmu sebab diwajibkan menyampaikan. Pasti Rasul sendiri menyampaikan. Pasti Rasul tidak menyembunyikan wahyu daripada Allah. Maka sabitlah, tetaplah bagi mereka itu Rasul tabligh menyampaikan. Dan bila sabit tetap ia tabligh, mustahilah menyembunyikan. Dua pegangan. Yang pertama kita berpegang tentu sungguh Rasul menyampaikan. Yang kedua kita berpegang tentu tidak Rasul menyembunyikan, dengan satu dalil. Dalil akal. Kalau Rasul menyembunyikan, pasti umat disuruh menyembunyikan. Umat disembunyikan itu tidak sah sama sekali. Sebab apa? Sebab syarak melarang, bukan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ummah ni tidak boleh menyembunyikan, maka Rasul pastilah tidak menyembunyikan. Rasul pasti menyampaikan sekalian wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini menyembunyikan ilmu. Ada pun memesongkan hukum hakam. Tu. Sembunyi ilmu ni wak senyap je. Sembunyi. Ini hukum haram disembunyi. Gitu. Disembunyi. Hak ni dia merubahkan hukum. Warna kira. Sembunyi. Hukum kata haram disembunyi je. Lepas tu dia buat keluar pula hukum lain. Hak tu merubah hukum tu lagi berat. Dan orang berilmu ni bukan menyembunyikan, diam. Orang berilmu diam. Orang yang berilmu diam ni ada syaitan bisu. Syaitan satu dah cacat pula bisu. Orang berilmu berdiam diri. Sebab apa? Untuk jaga kepentingan. Tapi dia sedikit demi sedikit tengok kepada keadaan, itu hikmah dia panggil. Dia bukan diam, bukan menyembunyikan, dia bicara secara satu peringkat, berlapik. Kerana kepentingan? Tidak. Kerana untuk jaga maslahah. Ada hikmah di dalam menyampaikan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ni yang berilmu menyembunyikan ilmu anak oleh Allah apabila diminta. Orang yang berilmu tiba-tiba tidak diminta untuk menyampaikan, dia pun beramal untuk diri dia dan keluarga dia saja. Melainkan apabila tengok perkara mungkar, maka dia wajib kena perbetulkan. Tapi mungkar yang banyaknya, mungkar yang tidak nampak. Mungkar yang paling besar, akidah salah, tak ada orang tahu. Mungkar laginya, riak, ujud takabur, tak ada orang tahu. Pada ni. Kalau dia sembahyang, muka jelasnya tinggal puasa, tinggal semayang. Itu kita kena nasihat lah, kena suruh, kena apa semua. Dia sembahyang dah, tapi banyak salah dalam sembahyang. Banyak salah sembahyang ni mazhab Syafi'i. Mazhab lain kata salah ke tak? Tak panggil mungkar. Buat diam sudah lah. Allah dia semayang, kaki, perut jari kaki tak kena latar masa sujud. Ia apa je, tak ia apa, ia letak gitu je. Ada ni. Lepas tu mungkar ke tak tu batal tu kan. Sebab mazhab Syafi'i, syarat untuk sah rukun sujud kena bumi 7 anggota kan. Itu mazhab Syafi'i, pandangan Imam Nawawi. Pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Adapun jumhur 3 mazhab termasuk pandangan Imam Rafi'i, mujtahid tarjih dalam mazhab Syafi'i, mengatakan kena bumi 7 anggota, sunat juga, bukan wajib. Tak sesalah. Tengok ke depan, sujud, kaki dia kolek. Kita belajar, kita berilmu, kita tahu, wajib tak kita beritahu? Tak wajib, sebab itu bukan mungkar. Sebab mungkar ni yang salah ijma' ulama'. Panggil mungkar. Dah sudah pening lah. Kita tengah semayang, duduk depan tu pakai comel uniform, tangan dia sujud. Allah lah. Lepas tu siapa ayah haji pakai comel ni? Sujud tak pandai. Tengah semayang ni, duduk kata kat orang. Dia pun salam. Ayah haji ning. Lepas tu ayah haji tu keluar, dia panggil orang. Tu, nampak ayah haji balik Mekah, pakai jubah. Sujud dah betul, dia ngopak pulaknya. Masjid dah keluar lagi. Lepas tu macam mana? Diam sudahlah. Wajib tegur. Tak wajib sebab itu bukan ijma' ulama'. Kan senang kan? Dia sebelah kita, dia semayang. Bunyi. Deheng lah. Itulah ini. Bosang telinga kita dengar. Dah dia. Kata nak apa? Nak ngorak ke nak apa dia ni? Dah ada bunyi macam-macam. Pandangan muktamad mazhab Syafi'i batal semayang tu. Batal macam mana? Tu mazhab Syafi'i. Mazhab Ahmadi tak batal. Dah lah, pandangan ta'id dan mazhab Syafi'i dah batal. Kenapa ni? Itu bukan perkara mungkar sebab tidak ijma' ulama'. Orang berilmu tadi, dia diam je. Tanya dia semayang. Lepas tu dia pun jaga diri, jaga keluarga. Dah orang tak minta. Ada kawan hidup pondok, buka kedai makan. Kata kamu ni buka kedai makan. Ngajar lah. Ngajar. Mana ni? Orang mana? Takkan kita nak pergi tawar diri, dia kata. Dia kata gitu. Takkan kita tawar diri, orang tak minta, dia kata. Buka kedai makan. Dia duduk pondok. Kata tak kena. Dah kedai makan kan. Hak mari tu macam-macam. Apa? Kedai makan tak kena.
Lama-lama tu barulah ada orang kapal lain panggil. Lepas tu orang tu panggil. Lepas tu orang tu panggil. Barulah kedai makan kena tutup dah. Tak sempat dah. Barulah kapung dia. Ngajar kapung orang. Kapung dia tak ngajar. Dah mudah minta. Betul kapung dia nak minta lah. Tak ada masa kosong dah. Kising orang kapung dia. Yang kawan tu siapa ke buka kedai makan. Ada ni. Jangan tak minta. Tak wajib nak menyampaikan. Bukan semuanya ilmu. Malaikat tengok perkara mungkar tadi. Perkara mungkar boleh. Wajib dia kena perbetulkan. Perkara mungkar wajib kena perbetulkan. Kalau perkara tu bukan perkara mungkar, lah jalan lah. Gimana? Tu kata hak akidah mungkar yang paling besar. Tak tahu. Riak wujud takabur. Masing-masing tak betul macam mana. Mungkin mereka tak belajar fardu. Kita dah nak kata sebab latar belakang yang berbeza. Mungkin mak ayah mereka sudah hajar dah ke apa ke. Kita tak tahu hal masing-masing. Orang tak ada orang minta. Gitu lah. Sebab orang yang ada ilmu sebanyak ni, dia insaf diri. Nak mengajar ni tak semudahnya. Takut nak mengajar. Saya sendiri pun mengajar ni kerana Tok Guru suruh je. Jangan tak mengajar. Saya kira dalam kepala otaknya duduk satu tempat, nak ambil satu kelas je. Kuliah maghrib, dia mana tempat duduk? Mana tempat duduk, nak ambil satu kelas je. Ambil kata-kata Tok Guru. Lepas satu kelas, kena tambah kelas lain. Tambah pula. Lepas tu, pagi pula, duha pula. Tambah-tambah, akhirnya kerja tak boleh buat dah. Gitu je lah. Saya kira nak kerja. Nak ipun duit, nak duduk pondok pula. Ni palotok. Tapi dah, kerja berhenti. Akhirnya mengajar sepenuhnya, nak tinggal mengajar pun tak boleh dah. Gitu je lah. Atas susunan yang disusun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak ceritanya, dia duduk pondok lama balik kampung baru tak ngajar, kamu minta ke dah? Minta dah dia senyak je. Dah boleh minta pelan-pelan, kena minta sungguh-sungguh. Sebab apa? Dia takut. Dia takut nak mengajar. Sebab ilmu sekodor. Duduk pondok setakat 10-12 tahun ni, untuk amal diri, untuk bawa keluarga je. Bila minta, barulah. Dia kena mengajar lah, bila orang minta. Ada orang kampung, dia tak pandai. Bukan orang kampung, dia tak pandai. Tak pandai nak minta. Ataupun dia minta sekali, hak ngaji pondok tu nampak berat je. Bahasa budak ni malam minta-minta. Jadi kawan tu bukan orang ni duduk mikir nak mengajar ilmu tak banyak mana. Tapi orang minta ni tanggungjawab, dia pun berbelah bagi. Kita kena tekan lah dia. Bukan tekan warna, maknanya minta, insya-Allah dia akan mengajar lah. Ada ni. Cuma nak ceritanya, kalau tidak diminta, orang berilmu tidak menyampaikan, tidak termasuk dalam menyembunyikan ilmu, bukan? Jadi orang yang nak belajar lah kena cari guru. Orang nak belajar kena cari guru. Tapi orang-orang yang berilmu pula tak boleh tunggu. Sebab orang yang nak belajar ni tak reti. Tak tahu dia nak kena minta macam mana. Ataupun dia tak sedar, dia wajib kena belajar. Dia tak sedar. Tu dia ada peranan lah pulaknya. Ada peranan. Tapi kita tak boleh nafikan. Ada orang, dia malu dan dia takut. Malu nak mengajar, takut nak mengajar. Sebab ini agama. Pertama sekali ilmu tauhid. Salah ajar ilmu tauhid kau yang mengajar, beratlah tanggungjawab di padang mahsyar. Waktu dia mereka takut tu. Ada ilmu sekodar-sekodar. Kalau ilmu dia banyak, tu lain cerita, dia buka pondok apa semua. Selesai berkaitan dengan dalil bagi sifat tabligh. Dalil mustahil Rasul menyembunyikan wahyu. Keempat, fatanah artinya cerdik. Wallahu a'lam.